baik. Didahulukan dengan perbincangan mengenai neraka. Bila orang takut dengan neraka, baru datang satu perasaan dia nak padam. Itulah pada syurga. Baik. Jadi bab syurga ini dibincangkan setelah bab neraka. Kita bincang syurga dulu, kemudian neraka. Baik. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, dari apakah dibuat syurga itu?" Jadi Abu Hurairah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syurga buat daripada apa?" Jawabnya, "Daripada air." Kami bertanya, "Beritakan tentang bangunan syurga." Jadi syurga itu dibuat daripada air. Sekarang ini ada kereta jenis kembali lebih sesuai atas perintah Allah. Wah, kereta lain nak buat apa? Saya tak pasti di negeri mana, tetapi ada yang buat hotel daripada ais. Dia buat hotel daripada ais. Jadi kita boleh bayangkan maknanya indahnya satu orang panggil satu tempat yang namanya syurga dibuat daripada air. Lagu mana Tuhan buat air, buat syurga ni kita tak boleh fikir. Cerita gitu. Kalau tuan-tuan fikir cantik tau, fikir bukan main cantik tau, tak betul lagi. Dia kira macam tu ya. Baik. Maka lagu mana dia punya bangunan syurga? Jawab Nabi, "La binatun min zahabin wala binatun min fiddah." Satu bata daripada emas dan satu bata daripada perak. Dan wa milatuha al-misk al-azfar, dan lantainya kasturi yang semerbak harum. Tanahnya daripada zafaran, kerikilnya mutiara dan yakut. Ini semuanya ini benda-benda yang indah mata. Siapa yang masuk di dalamnya senang, tidak susah. Duduk dalam tu dia tak akan jadi susah. Kekal, tidak mati, tidak lapuk pakaiannya, tidak berubah muka. Standard. Bahkan ada riwayat yang menyatakan dia berbeza hidup dalam dunia. Dalam dunia ini makin lama makin buruk. Semua makhluk yang ada dalam dunia makin lama makin buruk. Orang daripada mula lahir, okey, lepas tu dia jadi dekat keadaan melangkah. Orang bayi ni, kita pun senang hati tengok dia. Dia senyum, dia suka. Muka dia ni. Lama-lama makin buruk. Dengan perangai dia, dengan perubahan wajah dia. Perangai pun buruk, wajah pun buruk. Bila tua, tak sembahyang, lagi buruk perangai. Tak mari masjid, lagi buruk. Sepatutnya tua, ada sini. Dan dah maknanya buruk perangai. Tetapi pula dia punya kejadian dia pun makin teruk. Benda dia sana, benda sana. Itu sifat dalam dunia. Tapi di hari akhirat besok, dia punya umur dia sekitar 30-an. Umur orang yang ada di dalam surga. Dan dia makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Baik, jadi ini adalah gambaran dalam surga dari sudut bangunan dia, yang dihiasi dan dibuat daripada emas dan juga bata. Dan dia punya lantai dia tu semerbak. Kita pun tuan-tuan masuk dalam kereta kalau ada perfume yang wangi, kita son. Tetapi di hari akhirat besok dalam syurga itu bau dia kasturi, semerbak harum, dan tanah dia lantai semua daripada kerikil yang bersinar-sinar. Yang ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita pergi ke Dubai, kalau kita pergi ke Dubai, dia ada satu tempat dia memang jual gini-gini jamur, mutiara.
dengan emas. Jadi bila kita tengok kilauan dia, memang hati kita ni tenang. Saya yang menyampah pada emas ni masih seronok. Kan? Pak seronok dengan emas dia perempuan dia. Orang lelaki dia seronok benda lain. Skori. Itu minat orang lelaki. Tapi kita ni pun, walaupun tak minat, tapi bila tengok suasana dia punya macam, kalau apa ni, bunga dia bagi kebun. Jadi kalau emas ni di Dubai dia ada satu kedai emas tu dengan yakutnya apa semua. Jadi kita seronok tengok perhiasan. Baik. Nabi SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watu. 3 macam doa yang tidak tertolak. Imamun adil, al-imamun adil, was-saimu hina yuftir. Pertama, doa orang yang bernama imam. Imam di sini bukan imam Pak, ini sembahyang ni. Imam pemimpin, yang bertaraf pemimpin. Dalam Arab, imam itu yang dalam kes ialah pemimpin, yang adil. Dia mentadbir dengan adil, dengan takut pada Allah Ta'ala. Kalau dia berdoa, Tuhan akan angkat terus. Dan orang yang berpuasa ketika dibuka. Sebab itu bila kita nak buka puasa, katakan 7.30, 7.25 tu kalau boleh break aktiviti tu, aktiviti zikir biasa tu, aktiviti apa lagi, dunia, zikir ke akhirat, duduk dalam masjid dan berzikir. Lepas tu 7.25 tu break, masa tu doa. Doa lah untuk anak cucu kita, untuk kita. Jadi tempat-tempat strategi ini ataupun masa-masa yang strategi ini tuan-tuan, kita kena ambil. Untuk berdoa ni dia ada tempat yang strategi, masa yang strategi. Jadi kalau tempat yang strategi ni tak boleh lawan kau. Tapi kalau masa ni, itu di Indonesia pun ada. Masa bila? Masa dekat nak buka, ataupun masa berbuka tu sendiri. Tapi masa buka tu payahlah kita nak berdoa nak makan lagi kan. Jadi masa nak buka tu, dekat-dekat nak buka kita berdoa masa. Dan orang yang teraniaya, orang yang dizalimi, kalau dia berdoa, maka Allah Ta'ala akan angkat dia punya doanya itu di atas awan, dilihat oleh Tuhan, lalu berfirman, demi kemuliaan dan kesabaran itu, aku akan bela padamu walau hanya menanti masa. Jadi Allah Ta'ala bersumpah demi kemuliaan dan kesabaran. Dia kata aku akan bela, maknanya aku akan tunai juga permintaan kamu semua ni yang berdoa pada situasi begitu. Pertama, yang berdoa kerana awak pemimpin yang baik. Awak sebagai satu orang pemimpin yang soleh, sembahyang tak tinggal, kemudian benda-benda yang muka tak buat. Lepas tu andil pula, tak ada bias kepada ini, geng ni tak ada. Orang ni tak ada, dia tak bias kepada orang yang dia sayang. Kepada orang benci, dia tak ada kata orang kalau istilah sekarang ni nak sekat projek ke apa, tak ada. Awak layak ambil. Itu adil, antara keadilan seseorang pemimpin di sebuah zaman sekarang. Zaman Nabi dulu tak ada projek. Zaman sekarang ni okey. Awak kawan aku ke lawan? Lawan saja. Awak musuh aku pun lawan. Tapi kalau awak